Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Jadi Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan limpah dan kurnianya kita dapat bertemu di dalam pembelajaran secara online. Jadi insya-Allah pada hari ini kita akan sambung pembelajaran kita yang seterusnya pada bab mata pelajaran fiqh, pada bab haram atas orang haid dan nifas. Ya. Jadi bagi memberkati majlis pada hari ini, bagi memberkati pembelajaran kita pada pagi ini, marilah sama-sama kita memulakan dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah, khususnya kita hadiahkan kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan seterusnya kita hadiahkan kepada pengarang kitab ini almarhum Syekh Abdul Ghani Haji Abdul Ghani bin Haji Yahya rahimallahu taala, dan seterusnya kita hadiahkan kepada ahli keluarga, kedua ibu bapa kita, guru-guru kita, dan seluruh kaum muslimin dan muslimat bisiril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala mu'allif rahimakumullah ta'ala wa a'lumi fi daraini. Amin ya rabbal alamin. Kata pengarang, haram ke atas orang yang haid dan nifas itu ada beberapa perkara. Haram atas orang yang haid dan nifas, apa yang diharamkan atas orang yang berjunub, tambah lagi beberapa perkara. Maksudnya orang yang haid dan nifas, iaitu orang yang berjunub, terdapat beberapa perkara yang diharamkan. Okay, yang pertama, lalu di dalam masjid jika takut darahnya menitik, sekiranya tidak takut hukumnya makruh sahaja. Contohnya, seorang perempuan dia lalu ialah dia nak pergi keluar rumah dia itu kena melintas di depan masjid. Ini contoh yang tak boleh nak elak lah. Seorang perempuan dia takut darahnya menitik. Ini cerita pada zaman dahulu lah kisahnya. Zaman dahulu tak ada pad tu. Tak ada pad yang perempuan pakai tu. Zaman dahulu. Mungkin guna kain dan sebagainya. Wallahualam. Jadi pada pengarang kitab ini, dia mengambil daripada kata-kata ulama yang terdahulu, yang mana pada zaman dulu tidak ada pad. Jadi sekiranya takut darahnya menitik, maka haram lalu melintas masjid. Sekiranya tidak takut, hukumnya makruh sahaja. Contohnya sekarang ni orang perempuan dia dah ada pad, dia boleh pakai pad, maksudnya bukan masuk dalam masjid, ini melintas di hadapan masjid, lalu di depan masjid. Okey. Jadi dalam bab ini, kalau kita nak kaitkan dengan pada hari ini, tak ada masalah pun sebab dah pakai pad. Tetapi ada beberapa kata-kata ulama yang mengambil berat mengenai orang yang berjunub. Jangan kata masuk masjid, lalu pun ada sebahagian ulama mengharamkan untuk menjaga kesucian masjid. Itu yang pertama. Yang kedua, dia berpuasa sama ada fardu atau sunat. Okay. Yang kedua, orang yang haid dan nifas ataupun orang yang berjunub diharamkan berpuasa
sama ada puasa itu puasa fardu ataupun sunat. Allah dah bagi keistimewaan untuk orang perempuan tak boleh puasa, tak payahlah puasa. Tak boleh sembahyang, tak payah sembahyang. Sekiranya dia puasa juga macam mana, maka jika dia berpuasa juga jadi apa? Jadi bid'ah lah, jadi sia-sia lah. Maksudnya dia hanya dapat menahan lapar dan dahaga sahaja. Jadi pahala puasa tu tak dapat. Okey. Yang ketiga, haram atas suaminya menceraikan dia atau dasar-dasar yang disebutkan dalam bab talak akan datang. Maksudnya sepasang suami isteri dia nak menceraikan isteri dia, haram bagi suami menceraikan isteri dalam keadaan haid, dalam keadaan haid dan nifas. Maknanya Allah, ya, maknanya di sini Allah menjaga orang perempuan ini, wanita ini golongan yang mulia. Maksudnya walaupun dalam haid pun diharamkan untuk menceraikan dia. Jadi seorang suami yang ingin menceraikan isteri tidak boleh menceraikan pada ketika isterinya datang haid. Ya, dia kena isi itu suci, habis haid dalam keadaan yang suci baru boleh diceraikan. Itu pun kalau kat Malaysia ni nak ceraikan kena cerai di mahkamah. Kena mohon dulu. Tak boleh mencerai je kat rumah. Itu nanti kena denda, kemudian kena dibicarakan disebabkan melanggar perintah mahkamah. Okey. Baiklah, yang seterusnya, bersedap-sedap atau bercumbu-cumbu di kawasan antara pusat dan lututnya, sama ada dengan bersetubuh atau raba-raba atau sebagainya. Setengah ulama berpendapat yang haram itu hanya bersetubuh saja, yang lain tidak haram. Ini bagi orang yang suami isteri lah. Suami isteri, kalau isinya yang datang haid, makanya suami tidak boleh bersetubuh, tak boleh jimat kepada isterinya. Ada sebahagian ulama kata haram. Itu ulama pendapat-pendapat yang syadid, yang ketat. Ada setengah ulama berpendapat yang haram itu hanya bersetubuh sahaja, yang lain tidak haram. Maknanya kalau dia hanya untuk bermesra-mesraan dengan isterinya, walaupun isterinya dalam keadaan yang haid, itu dibolehkanlah. Cuma bersetubuh tidak dibolehkan, haram. Sekalipun haram atas orang yang haid dan nifas itu berpuasa, haram atas orang haid dan nifas itu berpuasa, tetapi wajib atas keduanya qada puasa Ramadan. Bukan macam sembahyang fardu, meskipun haram sembahyang atas keduanya tetapi tidak wajib qada. Bagi perempuan yang dia meninggalkan puasa Ramadan kerana disebabkan datang haid, maka dia wajib qada, melainkan solat. Solat dia tidak qada. Tidak perlu qada, kerana dia memang tidak boleh tidak boleh tidak boleh menunaikan ibadah solat fardu. Kemudian orang yang istihadah wajib sembahyang. Istihadah ni dia dah selepas 15 hari, biasanya darah haid 7 hari, masuk hari ke-15 keluar darah lagi, itu adalah darah istihadah. Hari yang ke-15. Jadi orang yang keluar darah istihadah ni maksudnya dia lebih daripada 15 hari, maka itu bukan darah haid lagi, itu darah penyakit. Istihadah ni darah penyakit, maka dia wajib sembahyang. Puasa dan lain-lain. Maksudnya dia wajib solat, puasa dan ibadah-ibadah lain lah. Caranya iaitu basuh farajnya, kemudian disumbat dengan kapas atau kutik kapas atau sebagainya. Ini masa zaman dahulu punya ulama menerangkan, zaman dahulu tak ada pad kan. Jadi zaman dahulu dia gunakan kapas dan kutik kapas lah. Jadi zaman sekarang ni ada pad, guna pad lah. Okey. Okey, seterusnya. Lepas itu ambil wuduk. Okey, bila contohnya dah tutup pakai kapas atau pakai pad tadi, ambil wuduk. Syaratnya sesudah masuk waktu. Dah masuk waktu baru ambil wuduk. Lepas itu segera terus solat, jangan tangguh. Maknanya dia darah istihadah tu dia memang keluar.
Jadi bila dah masuk waktu azan Allah Akbar, kemudian dia ambil wuduk terus solat. Kerana apa? Uh, Jangan dibiarkan lama, takut bila darah tu bila banyak keluar dia masih lagi dalam keadaan najis tu, jadi dia kena segera tunaikan kewajipan. Okey, selesai bab uh, haram atas orang haid dan nifas. Okey, seterusnya bab solat. Sekarang kita masuk bab solat. Perkataan solat itu bahasa Arab asal maknanya doa. Kita solat itu doa. Firman Tuhan wasalli alaihim. Maksudnya artinya doakan bagi mereka itu. Dan maknanya pada syarak perkataan dan perbuatan-perbuatan yang dimulakan dengan takbir dan disudahi dengan salam dalam bahasa Melayu disebut sembahyang. Iaitu solat ni dari segi bahasa ialah doa. Solat dari segi bahasa. Dan solat dari segi syarak ialah perkataan dan perbuatan yang dimulakan dengan takbir dan disudahi dengan salam. Pelajar-pelajar yang online boleh screenshot. Nanti boleh untuk jawab soalan. Okey. Dalam bahasa Melayu, solat ni dipanggil sembahyang. Adalah sembahyang yang difardukan dan yang diwajibkan ke atas manusia itu ialah 5 waktu sehari semalam. Jadi pelajar-pelajar semua dah tahulah hari-hari sembahyang kan. Solat 5 waktu sehari semalam pada asalnya wajib. Solat ni pada asal hukumnya wajib. Wajib diperbuat tiap-tiap fardu itu dari awal waktu sebagai wajib yang panjang masanya hingga tinggal secukup-cukup masa mengerjakan dia ketika itu wajib dikerjakan dengan serta-merta. Maknanya fardu wajib ini diwajib dilaksanakan selagi waktu solat tu tak habis. Selagi waktu solat belum habis, wajib ditunaikan. Tetapi lebih afdal, lebih utama ditunaikan pada awal waktu. Contoh yang pertama, solat zuhur 4 rakaat. Waktunya mulai dari gelincir matahari di tengah-tengah langit hingga jadi bayang-bayang sesuatu benda sama panjang dengan benda itu lain daripada bayang-bayang yang sedia ada pada ketika matahari itu di tengah-tengah langit. Yang maksudnya kalau nak tengok waktu zuhur tu, kalau nak tengok waktu zuhur, kita tengok bayang-bayang sesuatu benda tu sama panjang dengan benda itu. Contohnya kita ambil sebatang kayu, kita letakkan di bawah cahaya matahari, kita tengok bayang-bayang pada kayu ni, bayang-bayang pada kayu ni sama panjang dengan kayu. Kita tengok bayang, ini kayu, ini bayang dia. Jadi kita tengok kayu, objek dengan bayang-bayang sama, itu adalah waktu zuhur. Itu waktu zuhur kalau bayang-bayangnya sama. Kemudian sepanjang waktu itu dibahagi pula kepada 5 waktu. Sepanjang waktu zuhur tu, sepanjang waktu zuhur tadi dia terbagi pada 5 waktu. Waktu yang pertama iaitu fadilat yang ada kelebihan. Maksudnya di awal waktu. Iaitu dari mula masuk waktu hingga tamat sembahyang dan segala sunat-sunat. Contohnya lepas azan, qomat dia terus solat sampai dia selesai solat sunat, itu antara fadilat, kelebihan. Maksudnya yang lebih utama orang yang mengerjakan pada awal waktu. Yang kedua, waktu ikhtiar iaitu pilihan. Iaitu selepas waktu fadilat tadi, selepas menunaikan solat fardu tadi, solat fardu zuhur daripada mula masuk sampai habis solat sunat, yang seterusnya ialah waktu ikhtiar. Selepas waktu fadilat tadi hingga sebelum waktu secukupnya masa mengerjakan. Yang ketiga iaitu waktu uzur. Bila waktu uzur iaitu waktu asar bagi orang yang sembahyang jamak takhir. Waktu uzur ni iaitu asar bagi orang yang solat jamak takhir. Nampak? Maksudnya orang yang menunaikan jamak takhir itu dinamakan waktu uzur. Jamak takhir itu iaitu dia menunaikan contohnya zuhur dengan asar, dia orang yang musafir, dia menjamakkan solat zuhur dan asar, dia tunaikan pada waktu asar.
Kemudian itu waktu uzur. Kemudian waktu yang makruh. Waktu makruh pula dalam masa secukup-cukupnya sahaja. Contohnya lah sekarang asar 4:53. Dia solat Zuhur 4:50. Itu waktu makruh tu. Dah nak habis waktu dah. Ya. Jadi yang kelima, waktu haram. Ni waktu haram iaitu tak sempat habis mengerjakannya, sudah masuk waktu asar. Contohnya, dia sembahyang asar 4:53, dia sembahyang 4:50, tak sampai rakaat ketiga dah azan asar. Jadi dia termasuk dalam waktu haram. Jadi jaga. Dalam solat Zuhur ni tadi ada 5 waktu. Okey. Jadi okey, hari ni untuk cukup untuk sampai solat Zuhur ni saja. Okey, Ustaz ulang balik Ah, bab solat tadi. Okey, pengertian. Yang pertama tadi, pengertian solat dari segi bahasa. Okey, pengertian solat yang pertama. Dari segi bahasa ialah doa. Yang kedua, pengertian solat dari segi syarak, iaitu perkataan dan perbuatan yang dimulakan dengan takbir dan disudahi dengan salam. Itu yang kedua. Yang ketiga, solat difardukan. Okey, wajib. Ada berapa waktu? Ni soalan yang ketiga. 5 waktu solat sehari semalam. Okey, hukum asal solat. Hukum asal adalah wajib. Silap. Hukum asal adalah wajib ni, yang keempat. Hukum asal adalah wajib dan tiap-tiap fardu itu dari awal waktu. Kemudian waktu yang pertama ialah Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak, Subuh. Zuhur. Zuhur 4 rakaat. Okey. Bila waktu Zuhur? Okey. Waktu Zuhur bermulanya gelincir matahari di tengah-tengah langit hingga jadi bayang-bayang sesuatu benda sama panjang dengan benda itu lain daripada bayang-bayang yang sedia ada. Dan pada ketika matahari itu di tengah-tengah langit. Okey, maksudnya tadi iaitu matahari di tengah-tengah langit hingga jadi bayang. Okey, ada bayang. Okey. Dan suatu benda, ada satu benda yang sama panjang dengan benda itu lain daripada bayang-bayang yang sedia ada. Minta maaf tadi Ustaz cakap sama panjang kan? Dia sesuatu benda sama panjang dengan benda itu lain daripada bayang-bayang yang sedia ada. Ada pada ketika matahari itu di tengah-tengah langit. Jadi maknanya bayang-bayang sesuatu benda sama panjang dengan benda itu. Betul lah. Maksudnya bayang-bayang dengan benda, contoh bayang-bayang dengan objek tu sama panjang. Sama panjang. Jadi kalau kita nak tengok waktu Zuhur, contoh ni lah, nanti cuba try buat pukul 1:30, tengok dekat luar rumah, ambil satu batang kayu mop ke, cuba pacakkan dekat bawah matahari. Tengok bayang-bayang dengan objek sama panjang tak? Kalau sama panjang, maknanya dah masuk waktu Zuhur. Okey. Jadi ada berapa masa, ada berapa waktu dalam waktu Zuhur ni? Ada 5. Ada 5 waktu. Yang pertama, waktu afdal, fadilat. Ni yang pertama. Yang kedua, waktu ikhtiar, pilihan. Yang ketiga, waktu uzur. Ni waktu uzur. Yang keempat, waktu makruh. Dan yang kelima, waktu haram. Okey. Jadi itu pembelajaran pada hari ini. Nanti Ustaz harap kamu akan jawab soalan berikut. Nanti Ustaz akan sharekan dekat dalam grup kelas. Jadi inilah untuk pembelajaran pada hari ini. Jadi mudah-mudahan pelajar-pelajar yang dengar sama ada secara live ataupun rakaman dapat menonton dengan menonton dari mula sehingga habis dan jawab soalan yang Ustaz sediakan. Ya, wallahu a'lam. Jadi insya-Allah mudah-mudahan murid-murid pelajar-pelajar semua dikurniakan kefahaman yang baik
Dan jika ada yang tak faham, ada pertanyaan, boleh tanya terus kepada Ustaz insya-Allah. Jadi saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana fil khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.